Okay, Assalamualaikum, selamat petang, selamat hari Rabu. Hari ini hari bulan pertama, hari pertama dalam bulan September. Okay, hari ini Madam nak bawa topik tentang kewangan. Okay, so sebabnya Madam akan bawa selalunya topik bisnes, topik kepimpinan, topik inspirasi. Hari ini Madam nak bawa tentang topik kewangan dalam perniagaan yang mana Madam belajar. Okey, tu tajuk dia adalah checklist untuk kewangan perniagaan dengan baik. Okey, so macam mana kita berniaga ni nak uruskan kewangan kita. So ini adalah topik yang very basic untuk kita boleh bertindak juga sebenarnya, dan kemudian kita carilah ilmu untuk mendapatkan lebih. Okey, so ini adalah tips-tips yang perlu kita tahulah bila kita nak uruskan kewangan dalam perniagaan. Dan benda ni pun Madam pernah buat silap dulu. Okey, dia tak sama dengan uruskan kewangan diri sendiri. So kita belajar. That's why kita sebagai usahawan ni kena sentiasa ada ilmu. Okey, semalam kita bercerita tentang apa? Kita bercerita tentang Warren Buffett, kejayaan Warren Buffett. Mana saja nak kupas balik benda semalam. Okay, apa yang kita ingat semalam? Dia macam mana dia mencapai kejayaan di umur 90 tahun. Dia ada net worth, duit net worth sebanyak USD 108 bilion. Umur dia 90 tahun. Apa perkara yang dia buat adalah kerana dia banyak membaca, dia banyak duduk berfikir. Kan, sebagai founder. Okey, dia banyak duduk fikir sebagai founder. Dah adalah orang di bawah dia yang buat kerja. Kalau kita duduk fikir je tak buat kerja pun tak boleh juga kan. Tapi dia lain, dia founder. So tugasnya berfikir dan orang di bawahnya yang bekerja. Okey, lagi apa lagi semalam? Empat perkara tu. Lepas tu kena ada komunikasi yang baik. Okey. Lepas tu hari ni Madam nak bawa pula tentang urus kewangan perniagaan dengan baik. Sebab kita, Madam pun dalam bidang usahawan. So Madam pun nak kongsilah dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat usahawan di luar sana. Tak kira siapa pun, adik-adik ke, kan, kakak-kakak ke, abang-abang ke, makcik-pakcik ke, tak kira lah siapa saja, tuan-tuan kan, yang menonton live Madam ni. Moga boleh memberi manfaat. Okay, tapi perkongsiannya adalah very basic sahaja. Tapi dalam basic pun Madam rasa ada inputnya kalau kita faham. Dan kita jangan ambilkan ia jadi satu tindakan kita untuk seterusnya menjaga urusan kewangan kita di dalam perniagaan. Okay, so hari ini Madam nak berkongsi ilmu. Berkongsi ilmu yang Madam dapat, yang Madam pun jadikan ia satu pengajaran untuk Madam untuk follow. Dan sebabnya Madam nak kongsikan kepada semua, moga boleh beri manfaat dan you pun boleh follow untuk kita membangunkan perniagaan kita kepada yang lebih baik dan baik lagi. Okey, yang Madam kongsikan ni adalah secara ringkas. Okey, very basic. Kalau yang lebih lagi, you boleh cari mentor dan cari ilmu untuk you pergi lebih jauh. Okey. Okey. Checklist urus kewangan perniagaan dengan baik. Okey, orang yang berniaga kan, orang buat duit. Ada orang yang berniaga, dia cakap ni ayat dia. Orang berniaga, kau pun nak berniaga. Orang buat duit, kau buat hutang. Alamak, macam terkena kan. Satu ketika dulu kan. Orang berniaga, kau pun nak berniaga. Orang buat duit, kau buat hutang. Itu kena batang hidup Madam sendirilah suatu ketika dahulu. Macam itulah, orang nak berniaga, lepas tu pinjam loan, lepas tu berniaga tak jadi, tak ada mentor, tak ada ilmu, buat hutang. Tapi sebenarnya itu adalah proses kita nak berjaya sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ada ilmu dan mentor awal, tak adalah kita membazir sangat. Okey, ini masalahnya, ramai peniaga di luar sana yang tahu buat duit. Okey, tapi tak tahu urus kewangan perniagaan. Akibatnya tak tahu berapa hasil jualan, silap-silap terpaksa pula berhutang. Okey, sebabnya bila kita berniaga kan, kita kena belajar ilmu berapa banyak nak buat modal pusingan, berapa banyak kita nak saving, berapa banyak kita nak kena letak untuk buat simpanan tetap, bagaimana kita nak spend untuk gaji kita sendiri,
banyak mana kita nak buat untuk bayar gaji pekerja kita, dia ada percentage dia. So kita tak boleh main cacah merbau, tak boleh. Okay, bercacah merbau tu lah jadinya tanggung hutang pula. Okay, bukan setakat peniaga baru, peniaga lama pun ada yang tak tahu cara urus kewangan perniagaan. Okay, ramai peniaga yang tahu buat jualan tapi tak nampak untung perniagaannya. Okay, lagi sedih kalau buat jualan sikit dan tak tahu perniagaan untung atau tidak, mulalah rasa kecewa dan tertekan kerana impian nak bina bisnes rupanya tak semenggah yang dibayangkan. Tak semenggah yang dibayangkan. Okay, kami tak nak anda buat perniagaan dan tak tahu ke mana perginya hasil jualan perniagaan. Berikut kami kongsikan kepada anda beberapa senarai perlu anda semak dalam menguruskan kewangan perniagaan. So, dalam artikel ni diberikan 7 checklist untuk anda urus kewangan perniagaan. Okay? So, kita follow lah checklist ni bagi yang belum ada ilmu yang sepenuhnya tentang kewangan macam madam sendiri pun. So, madam akan ikutlah checklist ni. Selamat petang Adik Faye. Baru masuk ya Adik Faye. Okay. Nombor 1, asingkan akaun peribadi dan akaun perniagaan. Ini adalah perkara yang paling penting. Jangan semua masuk dalam akaun personal dan jangan semua masuk dalam akaun perniagaan. Okay. Okay, contohnya bila nak berniaga, semua yang berkaitan dengan perniagaan kena masuk dalam akaun perniagaan lah. Kalau yang personal, you nak guna duit, you tak boleh ambil daripada akaun perniagaan you. Okay, you ambil daripada akaun perniagaan you adalah gaji you dan you masukkan kepada personal account you. So, kita kena ada 2 account. Iaitu satu adalah account saving account. Okay, personal ni tak kira you boleh buka saving account ataupun account semasa. Okay, account perniagaan adalah account semasa. Iaitu sama ada enterprise ataupun sendirian berhad. So dalam berniaga kita kena ada 2 akaun, satu personal dan satu untuk syarikat. Jangan rojakkan akaun anda. Okey? Duit perniagaan yang masuk bukan untuk anda beli sayur. Dengar faham tak? Itu yang madam cakap tadi. Okey? Untuk beli tudung, beli susu anak, bukan ada caranya, tapi anda peniaga tak boleh main rembat sahaja. Itu yang Mina kata tadi. So kita bila berniaga kita kena ambil gaji. So nak beli susu anak, nak beli sayur semua ambil daripada duit gaji. Bukan nak rembat daripada company. Ini memang peringatan untuk diri madam sendiri juga. Okay, sebelum-sebelum ni pun memang macam tu. So sekarang baru madam dah tahu, barulah buat susu atus semula. Sebabnya kadang-kadang kita rasa tak perlu kan, tapi sebenarnya perlu. So that means kita tak akan rompak duit company. Okay, sediakan akaun yang khas untuk perniagaan anda. Jika anda berurus niaga menggunakan tunai, disiplinkan diri untuk masukkan duit ke dalam akaun perniagaan anda. Okay, kalau kita nak rolling modal pun lah, macam kita buat transaksi cash. Okay, kita ambil duit, contoh lah macam Medan jual kuda-kudapan ni kan, jual snack ni. Lepas tu madam dapat duit collection cash. Okay, bila dapat duit collection cash, petang ataupun esok paginya, pagi-pagi, okay, sebelum you buat transaksi yang baru, kita kena masukkan duit tu dalam akaun perniagaan di bank dahulu. Kita kena buat ini sebagai disiplin. Dan barulah kita boleh nampak berapa yang kita jual hari tu, berapa sale kita hari tu. Okay, untuk kita track bila kita kena ada akaun ni, sebabnya nanti di kemudian hari you nak apply kemudahan bank, you nak apply pinjam kereta, nak beli rumah, semua ni perlu. So jangan ambil remeh. Kita tak boleh ambil remeh benda ni. Okay. Jangan ambil remeh perkara ni. Okay, so perniagaan you, kalau you ambil duit tu cash, masukkan dulu dalam bank, dalam akaun bank you. Okay, jangan terus guna dulu. Singgah dekat 7-Eleven kan, pergi hantar, contoh ni, pergi hantar dekat agent, contoh pergi hantar, kita dropship ke, pergi hantar kat customer kan.
Kena hantar kat customer, ambil collect duit. Salah pula. Collect duit kat customer kan. So singgah 7-Eleven. Singgah 7-Eleven. Apa lagi kan, anak nak beli air ke apa kan, pakai duit tu. Kalau ikutkan tak boleh. Tak boleh. Kita kena masukkan duit tu dalam bank dahulu. Yang duit nak beli apa, nak beli air ke untuk anak semua ni, ambil duit gaji kita, bukan duit perniagaan kita. Okey, kena gunakan duit gaji kita, bukan duit dari perniagaan kita. Untuk peringatan semua dan diri madam sendiri juga. Okey, so kita kena asingkan duit gaji dan duit perniagaan. Okey, tetapkan setiap hari pukul berapa anda harus buat closing perniagaan anda dan terus bank in-kan hasil jualan untuk hari itu. Okey, macam yang guru mentor kami kata, bila tiada akaun syarikat tu yang ramai jadi perompak bisnes sendiri. Itu yang guru-guru kami selalu pesan. Okey, bila kita tak ada akaun syarikat, itu yang kata kita rompak bisnes sendiri. Kena ingat tu, rompak bisnes sendiri. Okey, cumanya nak buat tu memang bukan mudah lah. Tapi kita kena disiplin lah kalau kita nak pergi jauh. Kalau kita nak perniagaan kita tu just macam tak nak pergi jauh, tak mengapalah. Tapi kalau you nak perniagaan you pergi jauh, okey, nak bina legasi, so you nanti nak apply loan senang, you nak beli kereta senang, apa sajalah anak you nak belajar senang. Kan, so bila ada benda-benda ni betul susun aturnya, so perkara itu akan mendapat mudah saja. Okey, so asingkan akaun peribadi dan akaun perniagaan anda. Boleh? Okay, dan dia kata apa, nasihat dia tadi apa, kena masukkan, tutup closing account you macam petang kan. Kalau closing, kedai tutup pukul, contoh kedai tutup pukul 6. Pukul 6 you kena closing dan duit tu kena masukkan ke dalam bank. You hanya boleh ambil setiap sebulan sekali saja untuk gaji you. Untuk guna personal. Yang selainnya hanya gunakan untuk tujuan syarikat saja. Dan juga madam belajar juga dinasihatkan kita hanya buat payment. Kalau kita ada orang issue invoice kan, kita nak buat bayaran, hanya keluar seminggu sekali sahaja. Seboleh-bolehnya. Jangan nak keluar hari-hari. Jangan jadikan itu satu praktis. So keluar seminggu sekali sahaja. Boleh? Dapat sikit tips. Dan juga semua duit keluar masuk you kena tulis. Kalau orang dulu, sekarang pun boleh guna lagi, kita pakai buku ledger. Kalau tak pandai buat Excel tu kan, pakailah buku ledger, duit keluar masuk. So kita tahu duit keluar masuk, ke mana perginya duit ni. So kita tahulah macam mana perjalanan perniagaan kita. Boleh? So kena pertama sekali, kena asingkan akaun peribadi dan akaun perniagaan. Yang kedua, rekod semua perbelanjaan. Simpan semua resit pembelanjaan yang anda buat setiap hari. Sediakan satu fail tempat tanpa resit anda di atas kertas A4 mengikut tarikh dan buat fotokopi kerana dakwat resit mudah luntur. Kan kalau kita pergi 7-Eleven ke kan, resit itu kan kadang-kadang dia cepat luntur. Kan lama-lama dia akan hilang. So kita, kalau madam nak kurangkan paper, madam tak photostat, madam akan scan. So resit-resit tu you kena asing. Mana kalau you nak tengok apa belanja you peribadi, you kena asingkan dekat bahagian peribadi. Kalau untuk berniaga, so resit berniaga buatkan satu bag. Bag macam bag yang kecil-kecil comel-comel tu. You sediakanlah satu bulan tu, dalam tu letak semua resit perniagaan. So nanti at the end, nanti you boleh buat summary dia. So kena ada satu bag. Bag macam kita pergi kedai runcit tu kan, bawa satu bag posh tu kan, yang biasa-biasa murah tu je. Buatkan satu bag, simpan semua resit pembelian you kat situ. Tapi jangan campur personal dengan business punya. So yang business letakkan satu bag, yang personal satu bag. So resit-resit semua kena simpan sebab you kena tampar dekat A4 paper, dan lepas tu you kena scan untuk you buat
profit and loss nanti, untuk you buat kira-kira you di hujung bulan. Okay. Kemudian filekan, anda juga perlu menyediakan payment voucher. Okay, setiap kali duit keluar seminggu sekali, kita kena ada payment voucher. Okay, payment voucher ni, jika anda menggunakan duit syarikat, itu gunanya. Ni madam bercerita tentang syarikat, bukan personal. Okay, bila you nak keluar duit, dia akan ada payment voucher. Payment voucher tu, you akan you sebagai orang yang in charge jaga duit dan juga owner akan sign menunjukkan benda tu dipersetujui untuk keluarkan duit. Selalunya praktis lah berniaga yang madam faham. Setiap kali duit nak keluar tu dia ada limit dia. Okey, orang ni boleh layak untuk keluarkan duit banyak ni, contoh 5,000. Officer tu, okey, dia punya pegawai tu boleh keluarkan 5,000 je. Bila lebih lagi daripada 5,000, dia kena dapatkan sign daripada mungkin founder ke macam tu. Okey. Dia ada terms dia lah, ada SOP dia. So kita kena ada benda ni semua kalau nak syarikat kita tu berjalan dengan elok dan sampai ke legacy, dan boleh nanti buat apa-apa urusan dengan bank ke, apa sajalah, urusan dengan kerajaan ke, benda-benda ni perlu. Okay. Payment voucher adalah sejenis dokumen yang penting dalam pengurusan kewangan kerana di atasnya tercatat tanda tangan. Ni yang Madam cakap tadi. Tanda tangan dan siapa yang meluluskan perbelanjaan. Okey, contoh kadang-kadang syarikat ni macam Madam kerja dulu kan. Okey, contoh 5,000 ke bawah, pegawai tu eksekutif saja boleh approve. So dia yang akan bertanggungjawab atas duit yang dikeluarkan ni. Kalau dia buat tak betul, dia kena jawab lah. Okey, sebab tu dia ada dia punya macam ranking dia. So mungkin 5,000 ke atas, okey, owner kena sign sekali. Tapi payment voucher tu macam mana pun, kalau approve, kalau kata 5,000 tu pegawai boleh approve, tapi founder masih perlu diberitahu. Dia orang akan sign dekat kolom check. Ada founder kena tahu duit tu ke mana pergi ni juga. Walaupun pegawai tu boleh diberi kebenaran untuk keluarkan duit tu. Macam petty cash kan, kalau dia bagi RM1,000, so kita yang urus, betul. Pegawai ni yang akan urus, kita bagi kepercayaan kat dia. Tapi dia akan beri balik receipt tu pada kita, so kita akan check untuk tengok ke mana duit tu pergi. Kena tuan-puan, sebagai founder kita kena tahu benda tu. Ke mana. Kalau company kita kecil lagi, kalau dah besar tu kita boleh yang bawah rendah-rendah tu kita boleh suruh orang yang kita percayai check lah. Okay. Tapi apa pun kita kena tahu ke mana duit tu pergi, sebabnya kita sebagai founder ataupun co-founder. Okay. Sebab tu pentingnya payment voucher. Sebab dalam payment voucher tu dia ada kolom prepared by, approved by first person, ada approved by founder, dia ada macam-macam format dia. Ini madam cerita ni basic saja. So kalau nak lebih, you kena pergi belajar lah. Okay. Okay. Inilah antara tips yang kami akan beri juga masa you masuk dalam projek 0 to million tu nanti. So di mana you menjadi kami punya team. So kami akan ajar you tadi formula tu lah, sale, train and manage. Macam mana you nak manage duit you, macam mana kita nak ajar you train untuk menjual, macam mana nak buat sale, semua ni kita akan adakan insyaAllah. Okay. Walaupun anda berniaga seorang dan tanpa kaki tangan, anda masih perlukan payment voucher untuk rekodkan semua perbelanjaan. Walaupun kita hanya berniaga 2 orang, mungkin co-founder dan founder, tetap perlu ada payment voucher. Sebab payment voucher tu penting. So nanti kan tak bergaduh lah. Faham? Madam faham sangat. Kita tak bergaduh. Walaupun kita kadang kita suami isteri kan, duit keluar masuk, dia orang kadang-kadang kita terlupa nak beritahu founder kan. Jadi bila ada payment voucher tu, kita tahu duit tu pergi mana. So dia pun sedia maklum, okay, duit ni pergi mana. Okay, itulah tujuannya. Record. Dan record ni boleh dibawa ke depan nanti. Nak pinjam loan dengan kerajaan, nak pinjam loan dengan bank, apa saja transaksi lah, kita boleh guna ni nanti. Income tax pun dia nak pakai. So semua tu perlu. Okay. Nombor 3, rekod semua jualan. Jangan lupa untuk rekodkan semua jualan anda setiap hari.
anda perlu mengeluarkan resit bagi setiap jualan. Betul, kita kena ada resit. Jika anda menggunakan kad kredit atau mesin wang, jumlah bayaran yang diterima dan jumlah jualan akan direkodkan secara automatik di dalam mesin tersebut. Itu yang kita katakan bagus ada sistem. Lagi-lagilah sekarang kita di dalam dunia online. Okey, bila online, sistem dia, resit dia adalah automatic generated. So kita tak payah fikir nak pergi print lah, nak pergi buat buku-buku resit tu tak perlu dah sekarang. Sekarang semua guna online. Okay, tapi kita perlu ada resit bila kita dapat sale. Sebabnya resit tu nanti kita nak buat account. Okay. Semua resit yang anda keluarkan sepatutnya selari dengan jumlah wang yang masuk ke dalam akaun syarikat. Okay, StoreHub adalah aplikasi yang mampu bantu anda buat rekod atau setiap jualan. Ini StoreHub ni adalah salah satu sistem yang diperkenalkan oleh artikel ni lah. Okay, orang yang menulis artikel ni. Okay. Ada banyak. So kita boleh buat survey. Okay. Tu kena ada sistem. Anda hanya memerlukan iPad dan juga boleh dapatkan mesin cetak resit, cash drawer dan berbagai alat juga. Paling simple ialah untuk anda tulis semua jualan anda untuk hari itu di dalam sebuah buku log. Buat je lah buku log macam buku log. Dan buku log dia ada boleh beli. Kalau madam pakai buku biasa je. Tak pun madam beli apa tu? Ledger tu. Madam tulis lah berapa duit masuk. Okay. Okay. Paling simple ialah anda tulis semua jualan anda untuk hari itu di dalam sebuah buku log. Sementara jualan adalah beberapa ketul sehari, bolehlah tulis di tangan kan. Sementara jualan kita taklah banyak sangat lagi, bolehlah buat pakai tangan. Tapi bila kita dah laju nanti kan, dah profit tu masuk banyak-banyak, so lebih baik guna sistem so you tak akan miss out. Okay. Anda pernah rasa kalau you buat bisnes yang besar dan kita pakai cash, tak ada sistem, nak control tu bukan mudah. Tambah-tambah kalau kita ada pekerja. So kena hati-hati waktu. Okay. Nombor 4. Bayar gaji kepada diri sendiri. Ini perkara yang guru-guru madam selalu cakap. Okay. Kita berniaga kena ada gaji. Bayar gaji diri sendiri. Barulah kita rasa kita orang kata semangat untuk buat kerja. Sebab kita buat kerja walaupun kita founder, kita selalu kan contohlah selalunya saya punya guru-guru akan kata selalu banyaklah founder ni siapa yang sama. Kan siapa lagi tu sama kan. Tak ambil gaji, tak apalah, tak cukup. So bagi pekerja-pekerja dulu ambil gaji. Salah sebenarnya persepsi tu. Kita kena ambil gaji kita dulu. Okay, pekerja tu kita bagi gaji, tapi you kena kerja betul-betul lah. Kalau you tak datangkan sale, macam mana kita nak bagi gaji? Betul? Memang betul kadang-kadang kita tak boleh salah langgar fakta, betul. Tapi kita kena train lah staff kita tu supaya bekerja keras juga. Bukannya kita yang bekerja keras sebenarnya. Kalau kita tak ada team, mungkin kita kena bekerja keras lah. Kalau ada team, so team lah kena bekerja keras, kita bayar dia. Betul? Itulah persepsi selalunya kita peniaga Melayu ni. Kita akan utamakan team kita, lepas tu kita ambil gaji kita sendiri. Sepatutnya kita ambil gaji kita dulu, barulah kita bayar pekerja-pekerja kita. Di situ baru kita akan rasa kita akan push pekerja kita ni nak kena buat betul-betul. Kalau you tak berminat, kita boleh ambil orang lain. Sebab kita tak nak you bekerja setakat bekerja, tidak memberikan input yang banyak kepada syarikat. Sebab kami bayar you. You adalah pekerja kami. So kalau you tidak boleh mendatangkan hasil buat kami, kenapa kami nak simpan you? Baik kita cari orang yang banyak lagi kat luar sana memerlukan pekerjaan dan boleh sungguh-sungguh bekerja. Okay? Ingat kita kena ambil gaji kita sendiri supaya kita tidak merompak syarikat nanti. Okay? Peniaga boleh jadi perompak bila mereka tak ada duit. Mereka akan mula ambil sahaja duit hasil jualan yang masuk, ikut suka hati. Jadi untuk elakkan mereka jadi perompak bisnes sendiri, lebih baik peniaga bayar gaji kepada diri mereka sendiri. Gaji ini nanti perlu direkodkan sebagai perbelanjaan syarikat. Dari gaji inilah baru boleh digunakan untuk beli sayur dan segala nantinya. Barulah ada sistem namanya. Okay, dari gaji itulah. Madam, background sound kuat. Oh ya, okey.
Terima kasih. Okey dah, background sound dah kurangkan. Okey. So kita kena ambil gaji kita sendiri. Okey, gaji ini nanti perlu direkodkan. So kita akan rekodkan lah. Okey, kalau ada pekerja bahagian akaun, dia akan buat benda-benda ni, dia tahulah. Okey. Nombor 5, kita kena lantik accountant. Jika rasa tiada masa sangat untuk anda urus kewangan perniagaan, uruskanlah akaun syarikat. Atau memang tak pandai tentang debit, kredit dan perakaunan, anda boleh saja lantik seorang yang tahu buat full set account untuk bantu anda. Mereka tak semestinya mempunyai pengalaman yang bertahun-tahun, memadailah dengan pengalaman 1 tahun sebagai permulaan, atau anda boleh lantik accountant dari luar untuk bantu anda. Okey. Kalau bagi yang tak pandai tentang kira-kira kan, debit, kredit ni tak faham betul. So kita boleh ambil pekerja yang ada pengalaman dalam 1 tahun dah boleh buat dah. Very basic punya account. Okay. Tapi kalau kita tak nak buang masa nak jaga pekerja lagi, kita boleh ambil servis daripada accountant kat luar. Banyak sekarang. Okay. Servis accountant di mana you simpan voucher you tadi yang Madam cerita tadi. Kita kena simpan receipt kita betul. Kita kena ada rekod hasil jualan, hasil kita beli produk, modal semua kena tulis. So benda-benda ni semua nanti bila setiap ujung bulan kita akan bagi pada accountant tu, dia akan compilekan untuk kita. Okay, so mudah kan? So kita bayar dia setiap bulan untuk servis yang dia berikan. Cuma kita kena beri kerjasama. Dan yang mana tadilah receipt, payment voucher, apa lagi? Gaji-gaji kita, slip kita semua tu dia boleh buat sebenarnya. Tapi kita kena ada kerjasama untuk sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Okey? Okey. Anda hanya perlu sediakan dokumen jual beli yang lengkap dan mereka akan bantu anda dengan sedikit bayaran. Itu yang saya cakap tadi lah. You sediakan dokumen yang dia perlukan dan you bagi pada diorang akan buat. Tak mahal selalunya. Kalau tengok company besar, mahal sikit lah. Tapi dalam range saya rasa dalam range 800 macam tu kot 1 bulan. Tengoklah company besar mana. Okey. 6. Jangan lari dari cukai. Ramai peniaga suka lari dari lembaga. Jangan. Okey. Anda perlu ada ilmu untuk menguruskan cukai peribadi dan cukai perniagaan anda. Jangan lupa juga GST. Cari ilmu tentang pengurusan cukai-cukai ini. Ramai orang lari kerana tak tahu nak buat macam mana atau sangat skeptikal dengan perkataan cukai. Okey, ingat, lari dari cukai sebenarnya tak bagus untuk perniagaan. Okey. Yalah, kita memang selalu dimomokkan, jangan bayar cukai, jangan bayar cukai. Kan? Sebenarnya kan, guru Medanga baru cakap, cuba kita niatkan tu kan, bayar cukai tu untuk membantu orang lain. Tapi betul lah kata guru Madam ni. Madam pun tak pernah terfikir. Dari tu pergi kelas, dia bercerita lah, dia cakap lah, dia tahu tak you bayar cukai tu untuk apa sebenarnya? Selain daripada bayar gaji menteri ke apa ke, dia kata sebenarnya duit tu pergi kepada sekolah, hospital, apa lagi, benda-benda yang awam. Dia kata, you fikir tak tu? Dia kata, you pernah terfikir tak? Maksudnya kita bayar cukai tu, erti kata lain, walaupun zakat pun ada, cukai pun ada. So cukai tu kita nak bantu orang-orang yang susah jugalah. Siapa yang susah pergi hospital free, itulah duit-duit kita yang bayar cukai tu, pergi ke sana lah. Masjid ke, apa lagi untuk bantu-bantu imam-imam nak bayar anak-anak jadi imam-imam dekat masjid ke kan. Benda-benda ni disalurkan tempat macam tu. Sekolah-sekolah kan, nak bina sekolah, infrastruktur sekolah kan, nak bina bangunan baru ke, kan, macam hospital kalau anak kita sakit ke kan. Kalau kadang-kadang hospital ada subsidi, daripada duit-duit ni lah yang kita bayar cukai ni sebenarnya. So jangan skeptikal. Madam pun sebelum ni skeptikal juga, bayar cukai lebih baik bayar zakat. Tak, sebenarnya you kena bayar balance. Cukai pun kena bayar, zakat pun kena bayar. Okay, so kena balance. Sebabnya cukai itu bukan hanya untuk bayar gaji orang, tapi sebenarnya untuk kemudahan kita sendiri ataupun
kemudahan. Misal kata saudara-saudara kita sakit ke, kita menyumbang melalui itulah. Duit cukai itulah. Dibagi pada hospital, bagi pada tadika-tadika ke. Lagi apa lagi dia kata, bagi pada sekolah-sekolah. Kan? Duit tu. So kita niatkan duit kita bayar cukai tu untuk membantu orang lain. Kita kena tukar perkara tu sebab kita selalu dimomokkan dengan perkara yang negatif bila tentang cukai. Madam dah faham lah sekarang, sebab itu madam pergi kelas tu guru madam tu cakap macam tu. Jadi baru faham, oh okey. Dia tunjukkan gambar-gambar apa yang kita bayar sebenarnya bila kita bayar cukai. So tak perlu lari dari cukai. Kita bayar zakat, sedekah macam saya, cukai pun perlu bayar juga. Okey? Dan cukai itu sebenarnya adalah sumbangan kita kepada masyarakat yang susah. Okey? Berzakatlah. Dan yang ketujuh, berzakatlah. Cukai kena bayar, zakat pun kena bayar. Okey? Zakat perniagaan itu wajib. Keberkatan perniagaan kita juga bergantung kepada zakat yang kita keluarkan. Ramai orang fikir bila dah bayar zakat, anda tak perlu bayar cukai. Ini fahaman songsang sebenarnya. Berzakat juga perlukan dokumentasi yang lengkap jika ianya mahu digunakan untuk mengurangkan cukai. Betul? Boleh? Itu tadi 7 tips. Okay? Learning point. Okay? 7 tips. Okay? Untuk you menguruskan kewangan perniagaan dengan baik. Okay, so boleh praktikkan dah ni. Siapa yang berniaga yang kecil-kecil ke, dah boleh mula dah. Siapa yang tak pernah ada benda-benda 7 ni, dah boleh mula dah. Okay. Dan selebihnya nanti cari guru lah untuk belajar lebih lagi. Bahagian urus kewangan banyak saja. Okay, boleh cari kat luar sana. Okay. Dan kalau nak join madam pun, madam boleh perkenalkan. Okay. Call je hotline madam tu, PM, madam akan perkenalkan. Okay. So 7 checklist ni memang memberi manfaat sebenarnya. Okay, yang pertama, asingkan akaun peribadi dan akaun perniagaan supaya kita tak rompak bisnes kita sendiri. Yang kedua, rekod semua perbelanjaan. Yang ketiga, rekod semua jualan. Yang keempat, bayar gaji kepada diri sendiri. Yang kelima, lantik accountant. Yang keenam, jangan lari dari cukai. Dan terakhir yang ketujuh, berzakatlah. Okey? 7 ni memang cukup padat. Bagi madam, ini untuk orang yang baru-baru mula nak berniaga, macam nak jadi dropship, jadi agent, you dah boleh buatkan ni. Ingat dropship agent ni adalah business you sendiri. You kena ada business account dan juga kena buka SSM. Okay, kita nak buat online sekarang ni dah ada peraturan, betul. You tak daftar SSM, kalau sale you meletup-letup, nanti SSM cari you. Okay, so kena buka account SSM dan lepas tu buka company account. Tak mahal pun SSM, RM70 je kan. Itu madam cakap RM70 je buka account. Buka account SSM lah, account syarikat. Lepas tu baru boleh pergi bank nak buka akaun bank pula. Berzakat ni, ni sebulan sekali you boleh zakat. Tapi kalau you ada lebih, bolehlah zakat hari-hari. Dan sedekah kena hari-hari. Okay, jadikan satu amalan sedekah kena buat hari-hari walaupun RM1 sehari. Okay, tak kisah you nak sedekah pada siapa. Sedekah kat apa, jiran ke. Tapi sekarang tak boleh jumpa kan, buat je online. Kan RM1 pun apa salahnya kalau tak mampu. Ingat, sedekah tu kena buat hari-hari walaupun RM1. Sebabnya bila kita bersedekah hari-hari, duit kita tak akan putus, insya-Allah. Itu pengalaman madam lah. Okay. Okey lah dia tu tadi. So untuk yang mula-mula baru nak berniaga, perkara yang penting you kena buat adalah, okay, sementara ni tak apalah, guna dulu akaun peribadi. Dah ada modal dah ni, pergi buka SSM dan buka akaun perniagaan pula. Okay. Dan jangan lupa, ni dah boleh mula ya, rekod semua perbelanjaan, rekod semua jualan. Kena rekod dalam, tak ada ni guna Excel ke, tak pun guna buku biasa je pun, tapi kena rekod. Okay. Okay, bayar gaji diri sendiri ni pun kena mula dah nanti pada hujung bulan. Okay. Lantik accountant ni tak apa, hold dulu. Okay.
Cukai ni belum lagi, hold dulu. Accountant dengan cukai ni hold dulu. Okay, bagi yang mula siapa yang ada berniaga dia kena buat dah. Okay, berzakat ni boleh buat hari-hari ataupun sebulan. Tapi praktis orang Malaysia sebulan sekali. Ada orang yang setahun sekali, tapi madam galakkan buat sebulan sekali. Dan tambah lagi satu, madam nak ingatkan sedekah kena hari-hari walaupun RM1. Okay? Boleh? Panjang topik kita hari ni. Pukul 5 dah. Okey, panjang betul topik. Tapi topik ni memang bagi madam memang sangat bermanfaat bagi madam sendiri pun. Okey, dah boleh follow. Okey, siapa yang mula berniaga dan siapa yang dah berniaga memang kena follow sangat-sangat. Okey, untuk memudahkan you untuk apa? Untuk dapat facility macam bank, pinjam bank, nak beli kereta, nak beli rumah, nak beli kedai ke, apa sajalah you nak beli aset ke, you nak pinjam dekat kerajaan ke, nak dapatkan geran ke, dana ke, semua ni penting. Dokumen ni penting. So nak dapatkan dokumen profit and loss tu nanti, try balance you nanti, you kena ada siapkan perkara ni semua, baru dia akan keluarkan. Dan barulah you bawa kepada accountant. Accountant akan buat cukai. Baru akan keluarlah mengatakan you dah bayar cukai. Barulah kita boleh apply loan. Apa saja diorang sekarang nak tengok you ada bayar cukai. Walaupun you tak layak, tak mengapa untuk bayar cukai. Tapi as long kita dah berdaftar dan ada surat mengatakan you dah menjadi pembayar cukai. Walaupun sebenarnya you tak bayar, tapi ada resit mengatakan you adalah pembayar cukai. So barulah bank-bank ni akan pandang kita. Okay? Sebab tu kena mulakan dari sekarang. Kalau you nak menjadikan perniagaan ini adalah satu business you. Okay? Boleh? Okay, boleh? Okay, kalau ada apa nak tanya ke kan, yang benda-benda basic ni, insyaAllah madam boleh kongsi dan boleh tekan dekat hotline. Nanti madam akan jawab WhatsApp. Okey, ataupun PM sahaja. Boleh? Kan? Moga boleh beri manfaat hari ini. Okey, perkongsian yang amat padat juga. Artikel ni yang madam, artikel ni adalah salah satu artikel yang dalam Rich Work. Okey, madam belajar dengan mereka. Okey, melalui kursus-kursus yang dijalankan. Dia bagi walaupun pendek tapi padat. Sebenarnya memang dah cukup dah untuk orang yang baru-baru nak berniaga. Dan orang yang buat perniagaan kecil-kecil. Tapi kalau orang dah bisnes besar, dia tak boleh, dia dah pergi jauh dah. Dia dah ada accountant ni semua. Ini adalah untuk permulaan perniagaan. So kita kena buat. Okay, Ada nak buat review sikit. Semalam tak buat review produk kan, hari ni kena buat lah. Okay, popcorn, Angs popcorn. Ini adalah produk review madam untuk produk-produk yang ada di Rofero Mall. Okay, kami ada 6 jenis snack yang ada di Rofero Mall. So madam nak buat sedikit review. Hari-hari pun madam buat review. Kalau you nak berminat, nak join kami punya projek Zero to Million, macam madam kata tadi, jangan lupa call hotline atau PM saja dekat bahagian komen. You letak nak Z2M, so madam akan reply. Okay, dan WhatsApp saja dekat hotline nak Z2M, kami akan reply. Okay, ini adalah produk-produk kami. Dan produk-produk yang kami ada ni semuanya ownernya adalah orang Muslim dan juga telah berjaya menjadi jutawan. Okay, kami memang ambil produk yang dah ada di pasaran, so mudah untuk kita pasarkan. Okay, ini popcorn ni, bismillahirrahmanirrahim, caramel. Sedap. Popcorn mana tak manis kan, so dia mesti manis juga lah. So, kalau nak makan ni produk kudapan ni ramai-ramai kan, nak bagi hadiah ke kan, ada jadi ke boleh bagi. Betul, komen nak Z2M. Sorry patin main makan. Dah. Ini mak popcorn. Lepas tu kita ada Aloha Dory Skin. Okay, the best Dory Skin daripada Aloha. Cheesy salted egg.
Okay. Sedap, rangup. Dan dia punya apa tu? Dia punya ingredient lah. Lagi satu, dia orang ni semua tak ada MSG. Jangan risau, nak makan berapa banyak pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Rangup. Lihat. Sedap. Dah cakap banyak. Dah tu lapar kan? Makan minum air. Sedap. Rofero crunchy cornflake. Dia ada kacang pis, kacang candong dan juga cornflake rasa kari. Senang. Dengar tak rangupnya? Benda makan tangan kanan mungkin nampak nanti. Nak? Anak-anak pun suka sebenarnya. Cornflake ni. Anak medium kalau tak dia makan mesti minta. Tapi dia makan cornflake tu je lah. Kacang kita kena habiskan lah. Nice. Hadis. Batang buruk. Apa yang suka batang buruk? Packaging pun cantik ya. Dia sedap ya batang buruk ni. Dia rangup. Sedap rasa. Kacang dia pun fresh. Madam tak suka sebenarnya batang buruk ni. Tapi makan yang ni dia sedap tau. Ketahu. Senang. Macam dia kata cair di hati. Makan kan masuk mesap ke hati. Wah. Sedap kan? Okay. Rasa tahu. Menyesal nanti tak rasa. Ini yang paling terkenal dan laku keras. Peyek, golden peyek. Rugi tau siapa tak cuba ni. Fatin pun dah cuba. Ketagih dia kata. Dia ada original golden salted egg peyek original. Ada Korean spicy. Yang tu pedas dia memang pedas gila-gila punya. Siapa? Leo tengok Madam makan. Nanti awak akan dapat kan. Nanti awak nak beli kan. Tak payah. Memang Leo sedap lah. Dia ada baru lagi spicy cheesy. Madam dah order. InsyaAllah akan sampai. Nanti Madam kongsi rasa dia. Ni. Dia punya kacang, dia buat kacang dal. Kacang dal dia taklah banyak sangat. Tapi dia punya tepung ni cukup rangup. Lepas tu dia punya salut tu makan tu memang tak berhenti lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dapat rangup kan. Anak Madam makan. Dia kalau suka, dia menyanyi lah. Tu tanda dia suka produk ni. Suami Madam kalau makan nasi, makan mie ya. Dia akan ambil lah ni. Mak kata dia ketagih. Ini memang ketagih. Edited. Macam tu macam mana? Kan dia kat Fatih kata edited. Ketagih. Memang ketagih dia.
So, kena rasa. Tidak menyesal tak rasa tau. Kecewa nanti tak rasa. Kena rasa tau. Last but not least, Chokodab. Chokodab ni adalah coklat premium antarabangsa. Bukan madam nak membangga-banggakan, tapi memang owner ni dia hasilkan coklat ni memang coklat premium antarabangsa. Sedap. Dia tak apa, tak keras, just nice. Dia ada almond, dia fokus pada klasik lah. Almond milk. Okay, dia ada hazelnut dark, dia ada mini bite yang 4 segi tu. Okay, dan dia juga ada ni truffle. Truffle tu siapa yang suka yang rasa mango, strawberry, macam tu. Lepas tu coklat ni jangan risau tau. Kita post takkan cair. Kita ada teknik dia macam nak hantar kat you, tak cair. Kecuali ada emergency macam-macam. Dulu kan courier tu tak boleh hantar barang ke kan, 2-3 hari, itu mungkin akan ada risiko lah. So kita akan ganti balik asalnya. Tapi kalau tak ada masalah tentang courier, sampai pada anda dia akan cantik. Saya peminat coklat, tak sabar nak try coklat. Sedap Fatin coklat dia. Masuk kat mulut cair je Fatin. Nanti kau beli ni kan, 100 gram tak cukup. 100 gram RM10 je tak cukup. Bismillah. Walaupun harga dia murah, tapi dia punya kualiti tu kualiti antarabangsa. Dia tak setanding dengan ada coklat-coklat yang kita beli murah-murah kan. Tak, ini macam memang macam, bukan nak cakap lah, tapi madam pun ni dulu pun madam jual coklat. So madam tahulah ingredient yang dalam kat coklat tu macam mana rasanya, benda tu sedap ke tidak. Ini madam memang tahu. Dia macam sampai tersembuh madam. Dia memang guna coklat yang ramuan dia tu kualiti antarabangsa. Makan tu terus macam nak je. Cuba kena kawal lah, kalau tidak habis bagi siapa yang suka makan coklat, nak diet sikit, makanlah yang dark coklat tu. Dark coklat dia pun tak pahit sangat, just nice. Sedap. Sorry Fatin, makan dulu. Fatin nanti kan, sebelum Mary lupa, Fatin nak jual ni dekat hospital kan. Nanti Fatin potong kecil-kecil. Ada orang boleh rasa, tak payah besar sangat, rasa sebiji kan, macam tu. Chokodab, memang coklat sedap. Okay lah, itulah tadi 6 review produk yang ada. Okay, buat masa ni Rofero Mall akan fokus pada 6 produk ni. So from time to time kami akan tambah produk lah. Kami nak ambil produk pun kami nak pastikan produk tu sedap dulu. Kami tak ambil produk yang macam just nice, tak nak. Kita nak lepas tu produk tu dah ada di pasaran, mudah untuk kami pasarkan. Okay, hari ni madam dah ambil masa banyak sikit. Okay, minta maaf sangat-sangat sebab topik ni memang topik menarik tadi. So untuk kewangan, memang betul lah kata guru madam, kalau topik kewangan ni memang tak boleh masa sekejap, dia akan terlebih juga. Okay, so madam undur diri dulu. Madam ucapkan terima kasih kepada yang bersama-sama madam daripada awal hingga akhir. Okay, semoga ilmu kewangan yang madam kongsikan ini boleh memberi manfaat kepada diri madam sendiri dan kepada mereka yang mendengar. Okay, siapa yang nak join project Zero to Million, jangan lupa komen macam Fatin tulis tadi, nak Zero to Million, komen sana. So madam akan reply nanti macam mana nak berikan maklumat lanjut, ataupun boleh PM madam. Okay, apapun madam mohon maaf sekiranya apa yang madam kongsikan hari ini mungkin ada bahasa-bahasa atau ayat madam yang boleh mengguris hati sesiapa. Okay, madam tak ada niat pun. Okay, madam mohon maaf. Dan semoga semua yang menonton dan bakal menonton dan bakal menjadi usahawan berjaya suatu hari nanti
Madam doakan semoga semua urusan you all dipermudahkan sehabis-habis mudah. Okay, sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ceria, tenang, gembira. Okay, bila kita ceria dan tenang, gembira, barulah benda-benda yang positif akan datang. Fikir baik-baik, maka yang baik-baik akan datang, insya-Allah. Okay, semoga dipinjamkan juga kesihatan yang baik-baik dan dijauhi daripada wabak COVID-19. Okay. Amin. 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 Semoga ceria semuanya. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Mohon maaf ada silap dan salah. Okay. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.